Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 2 November 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Z. Hamidi berkata bidang pendidikan, latihan teknikal dan vocational TVET menjadi salah satu pendekatan dan medium terkini yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata ianya bertujuan bagi memperkasakan semula sumber tenaga kerja mahir warga tempatan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri di negara ini sekaligus mengurangkan kebergantungan negara terhadap sumber tenaga kerja warga asing. Beliau yang juga Presiden UMNO menyatakan komitmen kerajaan dalam memperkasakan TVET yang diterjemahkan dalam pelbagai jaringan kerjasama yang dibentuk melalui pelbagai agensi dalam dan luar negara. Beliau yang kini masih berada dalam rangka lautan kerja di luar negara, di United Kingdom dan di Jerman telah bertemu dengan ramai pelajar Malaysia di sana dengan berkongsi pelbagai komitmen kerajaan terutamanya potensi besar dalam bidang TVET ini. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara German Malaysia Institute dengan TH Redwood University of Applied Science bagi mewujudkan kerjasama akademik antara kedua-dua negara tersebut. Polis Diraja Malaysia sentiasa peka dan komited agar segala informasi terkini berkaitan modus operandi serta teknik-teknik yang digunakan oleh skamer dapat disalurkan kepada masyarakat. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata kerajaan melancarkan strategi keselamatan cyber Malaysia MCSS bagi meningkatkan kesiapsagaan keselamatan cyber negara. Beliau memaklumkan kini Kementerian Komunikasi dan Digital dan Agensi Keselamatan Cyber Negara diberi tanggungjawab menggubal, melaksanakan dan memantau pelan tindakan jangka sederhana ini. Jelasnya kecanggihan teknologi membolehkan penjenayah dapat berhubungan dengan mangsa tanpa sempadan dan menghapus jejak mereka sehingga sukar dikesan oleh pihak berkuasa. Menurut beliau, Kementerian Dalam Negeri sentiasa peka dan memandang serius berkaitan jenayah komersial yang semakin berleluasa terutamanya kesnya cyber dan penipuan dalam talian. Tambahnya, sebanyak 49,700 panggilan telah diterima sejak penubuhan NCRC dan sebanyak RM24 juta telah berjaya diselamatkan serta dipulangkan kembali kepada mangsa. Ketua Perayaan Pemuda UMNO bahagian Tengah Muhammad Arwan Sidin mengakui bahawa jentera penerangan adalah barisan hadapan parti dalam memastikan UMNO dapat menyampaikan fakta dan maklumat yang tepat kepada rakyat. Jelasnya kaedah atau strategi komunikasi UMNO bukan sahaja perlu berubah, malah perlu disesuaikan mengikut perkembangan semasa politik negara terutamanya dalam era ledakan teknologi maklumat masa kini. Beliau menegaskan peranan pemuda UMNO Tenom akan memberi tumpuan pada platform media sosial yang baru agar fakta dan maklumat yang tepat benar-benar sampai kepada rakyat. Beliau mengakui terdapat maklumat yang tidak sampai kepada kumpulan sasaran. Justru penyampaian maklumat yang tepat kepada rakyat sangat penting agar pemikiran rakyat tidak diracuni dengan anasir negatif. Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Jeram Padang Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir berkata pelantikannya bersama dua ahli yang lain sebagai ahli jawatankuasa UMNO bahagian jempol menunjukkan solidariti daripada akar umbi supaya kepimpinan UMNO dapat membuat sifat perpaduan di dalam parti. Beliau pada masa yang sama mengucapkan terima kasih kepada Ketua UMNO bahagian jempol yang berhormat Datuk Mustafa Nanggor dan pengurusi Barang Perhubungan UMNO Negeri Sembilan Datuk Seri Jalaluddin Alias yang turut memberi sokongan kepadanya menjawat jawatan tersebut. Beliau memaklumkan selain beliau terdapat dua lagi ahli jawatankuasa yang dilantik adalah ahli Parlimen Jempol Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli dan Peguam Datuk Abu Bakar Isif Rahman. Dalam perkembangan lain, sebagai seorang wakil rakyat yang pertama kalinya bertanding dan menang, beliau berazam akan memastikan masyarakat di kawasannya turut bersatu padu di bawah satu rumpun rakyat Malaysia menyentuh berkenaan infrastruktur dan fasiliti awam. Beliau telah mengutarakan perkara tersebut dan mengangkatnya ke Sedang Dun Negeri Sembilan tempoh hari berkenaan padang awam yang masih tidak lengkap dan sempurna untuk kemudahan masyarakat terutamanya pelajar sekolah. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor Datuk Muhammad Imran Tamrin berpandangan Belanjawan 2024 memperlihatkan komitmen kerajaan dalam mempertingkatkan ekonomi negara sekaligus membawa manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, belanjawan yang dibentangkan tidak hanya menumpukan kepada aspek mikroekonomi, sebaliknya kepada keseluruhan lapisan rakyat
Di negara ini, beliau yang juga Ketua Penggerak UMNO bahagian Sungai Besar berkata, belanjawan ini juga memberi harapan baru kepada ekonomi negara selepas berhadapan cabaran ekonomi dan ketidaktentuan politik. Beliau yakin belanjawan ini pastinya telah diteliti dengan penlibatan pemegang taruh supaya ia dapat menumpukan terus pada agenda pembangunan negara dan rakyat. Terdahulu pada pembentangan belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM393.8 bilion merangkumi RM303.8 bilion untuk belanja mengurus, RM90 bilion bagi pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.